Setiap tahun kami memilih seorang tokoh kemerdekaan untuk mengenang jasa-jasa mereka. Tokoh kali ini merupakan seorang tokoh wanita yang banyak menyumbang jasanya kepada pembangunan pendidikan negara. Siapakah beliau? Beliaulah Tan Sri Hajah Zainun binti Munshi Sulaiman. Tan Sri Hajah Zainun binti Munshi Sulaiman dilahirkan pada 22 Januari 1903. Dalam kalangan masyarakat, beliau lebih dikenali sebagai Ibu Zain yang giat menekankan pendidikan dalam kalangan wanita dan tidak lupa juga jasa beliau sebagai seorang ahli politik wanita terkenal. Ibu Zain dilahirkan di Yalas, Melaka, merupakan anak ke-6 daripada 8 adik-beradik. Ayahnya, Munshi Sulaiman, berasal dari Tanjung Pinang, Riau. Ibu Zain bertuah kerana Munshi Sulaiman mempunyai kesedaran yang tinggi. Peri pentingnya pendidikan dalam kalangan anak-anaknya, tidak kira lelaki maupun perempuan. Malah, ayahnya melanggar tradisi masyarakat Melayu ketika itu yang melarang anak perempuan belajar di sekolah formal selain daripada belajar mengaji Al-Quran. Munshi Sulaiman merupakan seorang guru agama Islam dan bahasa Melayu. Berbeza dengan kaum wanita yang sezaman dengannya, Ibu Zain lewat mendirikan rumah tangga. Beliau berkahwin dengan Encik Haji Amin bin Ahmad pada tahun 1934 pada usia 31 tahun. Hasil perkongsian hidup, mereka dianugerahkan 3 cahaya mata. Dibesarkan sebagai seorang anak kecil yang cergas dan cerdas akal, beliau gigih menimba ilmu. Ketika mengikut ayahnya menetap di Melaka, beliau belajar di Methodist Girls School Tengkera dari tahun 1909 hingga 1912. Diikuti Tengkera School dari 1913 hingga 1915 dan beliau berjaya lulus Junior Cambridge. Suatu pencapaian yang tidak ramai mampu gapai, khususnya dalam kalangan anak gadis. Lebih membanggakan, Ibu Zain mampu mempertahankan akidahnya yang terdidik dari kecil ketika ditawarkan menjadi mubalik Kristian. Beliau mempunyai kesedaran yang sangat tinggi untuk melihat lebih ramai kaum wanita pandai membaca dan menulis. Kerana ilmu merupakan kunci yang membentuk jati diri beliau sendiri. Semuda usia 17 tahun, Ibu Zain telah menubuhkan sebuah sekolah di Pasuhjaya Negeri Sembilan. Pada tahun 1921, beliau berhijrah ke Muar untuk berkhidmat di Sekolah Perempuan Bandar Maharani. Tahun 1924, beliau dilantik menjadi guru besar sekolah yang sama. Kemudiannya, dilantik menjadi guru penyelia bagi Sekolah Perempuan Daerah Muar dan Batu Pahat, seterusnya bagi seluruh negeri Johor. Di sana, beliau mengasaskan sekolah agama petang dan menjadi penyelia kegiatan tersebut. Selain itu, sekolah tersebut juga menjadi sekolah agama perempuan yang pertama di negeri Johor. Ibu Zain juga aktif dalam persatuan. Beliau adalah antara mereka yang bertanggungjawab menubuhkan Persatuan Guru-Guru Sekolah Melayu dan Sekolah Agama Negeri Johor. Kewibawaan beliau menambat keyakinan ahli untuk melantiknya sebagai Presiden pertama persatuan itu. Beliau juga menubuh dan menyandang jawatan yang di-Pertua Persekutuan Guru-Guru Perempuan Melayu selama 19 tahun sejak tahun 1930. Di antara tahun 1929 hingga 1941, Ibu Zain juga pernah menghasilkan majalah untuk wanita bergelar Bulan Melayu. Pada 10 Mac 1963, beliau dilantik sebagai Pengetua Kolej Puteri Tuanku Ampun Mariam. Dengan daya juang yang tinggi, beliau merupakan salah seorang perintis UMNO dan Ketua Kaum Ibu UMNO yang sekarang dikenali sebagai Ketua Wanita UMNO. Bercakap soal politik, Ibu Zain turut aktif dalam bidang ini. Beliau dilantik sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Johor mewakili Parti UMNO pada tahun 1948. Berbeza dengan kebanyakan ahli politik yang lain, Ibu Zain lebih kerap bercakap soal pendidikan. Pada tahun 1959, beliau dipilih sebagai Wakil Rakyat bagi kawasan Pontian Selatan. Jasa Ibu Zain tambah bermakna selepas pendudukan Jepun di bumi Melayu. Beliau menjalankan kegiatan dakwah bagi membantu memulihkan akhlak golongan wanita yang terpengaruh dengan tentera Jepun. Selain membantu memulihkan semangat mereka yang dianiaya oleh askar tersebut. Lebih mengejutkan, beliau mampu menguasai bahasa Jepun dalam tempoh sebulan sahaja. Dalam usaha mencapai kemerdekaan negara, Ibu Zain turut menyumbang bakti. Beliau berjaya menyatukan kaum ibu untuk turut serta menyokong usaha tersebut.
Di zaman konfrontasi dengan komunis, wanita berani ini mendaftar diri sebagai tentera sukarela dan meredah hutan seorang diri. Beliau bergerak dari satu kampung ke kampung yang lain bagi menangkis dakwah komunis daripada menular dalam kalangan masyarakat. Ibu Zain turut memainkan peranan dalam mendaulatkan bahasa Melayu. Beliau terlibat dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu pada tahun 1956 sehingga tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1958. Di atas jasa dan sumbangan beliau yang tidak terbalas itu, beliau telah diberikan beberapa penghormatan dari dalam dan luar negara. Antaranya Pingat Ibrahim Sultan pada 1947, Johan Mangkunegara 1958, Pingat Lady of Myanmar dari Kerajaan Myanmar dan Pingat Tun Fatimah pada tahun 1974. Beliau juga diberi penghargaan sebagai tokoh guru kebangsaan pertama dan ijazah kehormat sarjana muda sastra Universiti Melaya, ijazah kehormat sarjana sastra Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1975. Atas sumbangan dan bakti, beliau dianugerahkan darjah Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri pada 1979 dan MPSI memberi anugerah Suluh Budiman pada 1980. Pada 2 April 1989, seluruh negara mendapat khabar duka atas pemergian tokoh wanita hebat ini. Ibu Zain telah meninggal dunia di Johor Bahru kerana sakit barah dalam perut dan disemadikan di Makam Mahmudiyah Johor Bahru. Sesungguhnya jasa-jasa pahlawan ini amatlah bermakna kepada keamanan yang dikecapi oleh rakyat Malaysia pada hari ini. Tidak terbalas jasa yang ditaburkan oleh pejuang-pejuang tanah Melayu sehingga sanggup mengorbankan nyawa mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syurga buat seluruh pejuang kemerdekaan negara. Selaku rakyat Malaysia, kita haruslah bersatu padu menggenggam erat kemakmuran yang telah dimiliki. Jangan biarkan anasir luar mengatur negara kita, kerana akhirnya yang menerima akibat adalah diri kita sendiri. Di tanah nenek moyang kita, jangan jadi seperti menang bersorak, kampung tergadai. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-66. Sekian, terima kasih.